Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan sihat walafiat. Walau di mana sekalipun kita berada, pembelajaran itu sangatlah penting. Baiklah, izinkan cikgu memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Zuliana binti Zamzam dari SK Putrajaya Prisin 141. Pada hari ini, kita akan belajar tentang tajuk interaksi antara hidupan. Baiklah murid-murid, cikgu harap anda sudah bersedia dengan buku nota dan pensil untuk memudahkan anda membuat catatan sepanjang pembelajaran pada hari ini. Terdapat 7 objektif pembelajaran yang akan kita kuasai tentang topik interaksi antara hidupan. Pada akhir pembelajaran, diharap murid-murid dapat menamakan 5 jenis haiwan yang hidup berkumpulan dan 5 jenis haiwan yang hidup bersendirian. Menyatakan 3 faktor persaingan haiwan intraspesies dan interspesies. Menyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan haiwan yang hidup berkumpulan. Menyatakan 1 kelebihan dan 1 kelemahan haiwan yang hidup bersendirian. Membezakan simbiosis antara haiwan dalam 3 keadaan, iaitu mutualisme, komensalisme dan parasitisme, serta memberikan contoh-contoh haiwan bagi setiap simbiosis. Menamakan 4 faktor persaingan antara tumbuhan. Yang terakhir adalah membezakan simbiosis antara tumbuhan dalam 2 keadaan, iaitu komensalisme dan parasitisme, serta memberikan contoh-contoh tumbuhan bagi setiap simbiosis. Kesemua objektif ini diharap dapat murid-murid kuasai dalam slot pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, mari kita kenal pasti contoh-contoh haiwan hidup berkumpulan. Haiwan yang hidup berkumpulan ialah haiwan yang hidup bersama dalam kalangan spesiesnya di habitat yang sama. Haiwan ini hidup mencari makan bersama-sama anggota spesiesnya. Ada yang hidup dalam kumpulan seperti gajah, kuda belang, lembu, singa laut, burung jenjang dan semut. Tahukah anda terdapat haiwan yang hidup bersendirian? Haiwan yang hidup bersendirian ialah haiwan yang hidup tanpa kawanan atau kumpulannya sendiri. Haiwan yang hidup bersendirian hidup mencari makan secara bersendirian. Haiwan seumpama ini hanya bersama spesiesnya ketika mengawan. Haiwan yang hidup bersendirian perlu mengawal kawasan untuk mendapatkan makanan yang cukup. Kawasan yang besar perlu dikawal oleh haiwan ini jika sumber makanan adalah terhad. Sesetengah haiwan ini menandakan kawasannya dengan membuat tanda bau atau cakaran pada batang pokok. Contoh haiwan yang hidup bersendirian ialah harimau, burung helang, tapir, beruang, laba-laba, koala, tenggiling dan sloth. Murid-murid, mari kita mengenali apakah yang dimaksudkan dengan interaksi. Interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Interaksi terbahagi kepada 2, iaitu interaksi spesies yang sama yang dikenali sebagai interaksi intraspesies dan interaksi spesies yang berlainan dikenali sebagai interaksi interspesies.
interaksi antara haiwan wujud dalam bentuk kerjasama dan persaingan. Mari kita sama-sama lihat contoh-contoh interaksi intraspesies dalam bentuk kerjasama. Semut bekerjasama membawa makanan. Kerbau bekerjasama melawan musuh. Dubuk memburu haiwan dan makan bersama-sama dalam kumpulan. Bagi contoh interaksi intraspesies dalam bentuk persaingan pula, harimau bintang bersaing mendapatkan makanan. Harimau Malaya bersaing untuk berebut kawasan. Badak air bersaing untuk mendapatkan pasangan. Seterusnya adalah contoh-contoh interaksi interspesies dalam bentuk kerjasama. Kerjasama antara kerbau dan burung bangau. Burung bangau memakan serangga pada badan kerbau, manakala kerbau melindungi burung bangau daripada musuh. Kerjasama antara antilop dan babun untuk mengesan kehadiran musuh. Interaksi interspesies dalam bentuk persaingan pula boleh berlaku seperti persaingan antara dubuk dan harimau bintang untuk mendapatkan makanan. Burung helang dan serigala bersaing untuk mendapatkan makanan. Setelah merujuk contoh-contoh haiwan hidup berkumpulan dan haiwan hidup bersendirian sebentar tadi, cuba anda fikirkan golongan haiwan yang manakah mempunyai banyak kelebihan. Adakah haiwan yang hidup berkumpulan atau adakah haiwan hidup bersendirian? Cikgu berikan 3 saat untuk kamu fikirkan. Bagaimana murid-murid? Tentu kamu sudah memperoleh jawapannya sekarang? Sudah tentulah setiap haiwan mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Mari kita lihat apakah kelebihan haiwan yang hidup berkumpulan. Haiwan dapat bekerjasama untuk mencari makanan. Haiwan dapat saling membantu untuk memastikan keselamatan ahli kumpulan daripada serangan musuh. Haiwan dapat membantu antara satu sama lain untuk membina sarang. Bukan semua haiwan hidup berkumpulan mempunyai kelebihan. Namun, tahukah anda bahawa haiwan yang hidup berkumpulan mempunyai kelemahan seperti mudah dijangkiti wabak penyakit? Haiwan yang lemah dalam kumpulan juga sukar menyelamatkan diri daripada musuh. Haiwan perlu bersaing untuk mendapatkan makanan, ruang dan pasangan. Murid-murid, adakah anda telah faham dan jelas? Cuba kamu fikirkan sejenak. Apakah kelebihan dan kelemahan haiwan yang hidup bersendirian? Cikgu beri 5 saat untuk kamu berfikir. Bagus. Sudah tentu anda sudah ada jawapannya, bukan? Ya, haiwan yang hidup bersendirian dapat mengurangkan persaingan untuk mendapatkan makanan, ruang dan pasangan.
Dari sudut kelemahan pula, haiwan yang hidup bersendirian sukar mempertahankan diri daripada ancaman musuh. Haiwan ini juga mengalami kesukaran untuk mencari pasangan. Haiwan yang hidup bersendirian juga mudah terdedah kepada ancaman kepupusan. Murid-murid, persaingan adalah satu bentuk interaksi antara haiwan. Persaingan berlaku antara haiwan sama ada dalam bentuk intraspesies atau interspesies. Persaingan berlaku apabila keperluan asas terhad. Haiwan perlu bersaing untuk kekal hidup. Keperluan asas yang menyebabkan persaingan intraspesies adalah makanan, air, tempat tinggal atau kawasan, dan pasangan. Persaingan interspesies antara haiwan berlaku untuk mendapatkan makanan, air, tempat tinggal atau kawasan. Bagaimana murid-murid? Adakah anda telah jelas dan dapat ikuti pembelajaran kita dengan baik? Terbaik. Mari kita teruskan dengan simbiosis antara haiwan. Simbiosis didefinisikan sebagai interaksi antara haiwan yang berbeza di antara suatu habitat yang saling memberi manfaat antara satu sama lain. Simbiosis boleh berlaku dalam 3 keadaan, iaitu mutualisme, parasitisme, komensalisme. Mutualisme ialah interaksi yang memberikan manfaat kepada kedua-dua haiwan. Apa yang dimaksudkan dengan manfaat itu? Mari kita lihat petikan video ini. Burung mendapat makanan daripada sisa-sisa makanan pada gigi buaya. Buaya berasa selesa kerana sisa-sisa makanan yang melekat pada giginya dikeluarkan. Ini menggambarkan bahawa buaya mendapat khidmat flos gigi secara percuma dari burung tersebut. Simbiosis ini menunjukkan bahawa buaya mendapat manfaat dan pada masa yang sama burung juga mendapat manfaat tanpa mengganggu hidup satu sama lain. Jom kita tonton contoh mutualisme yang kedua pula. Umang-umang mendapat perlindungan daripada buran yang mempunyai sesungut yang berbisa. Buran pula mendapat pengangkutan untuk bergerak dan memudahkannya mendapat makanan. Sikap kerjasama dan saling bantu-membantu dalam contoh hubungan mutualisme ini haruslah diterapkan dalam diri setiap individu untuk kebaikan bersama. Simbiosis yang kedua pula adalah parasitisme. Murid-murid, adakah anda pernah mendengar perkataan parasit? Mesti pernah kan? Selalunya, kita akan menggambarkan parasit sebagai satu sifat yang negatif dan memberikan impak yang tidak baik. Parasitisme bermaksud interaksi yang memberi manfaat kepada satu pihak dan merugikan satu pihak yang lain. Dari maksud parasitisme sahaja, kita dapat memikirkan contoh haiwan-haiwan yang bersifat sedemikian.
Mari kita tonton contoh video simbiosis parasitisma. Lalat forid bertelur di celah kepala semut pekerja. Apabila telur menetas, larva lalat forid akan masuk ke dalam tubuh semut dan memakan semut sehingga mati. Mari kita tonton video satu lagi contoh simbiosis parasitisma. Kutu kucing menghisap darah kucing dan menyebabkan kucing mengalami sakit dan gatal. Simbiosis yang ketiga pula adalah komensalisma. Komensalisma bermaksud interaksi yang memberikan manfaat kepada satu spesies tetapi tidak memberi sebarang manfaat kepada satu spesies lagi. Mari kita tonton contoh video simbiosis komensalisma. Buran mempunyai sesungut yang berbisa tetapi tidak memberi kesan kepada ikan badut. Sebaliknya, sesungut buran yang berbisa itu memberi perlindungan kepada ikan badut. Ikan badut juga mendapat makanan seperti ikan kecil dan udang yang terperangkap pada sesungut buran. Ikan remora mendapat makanan daripada sisa makanan ikan jerung. Walaupun ikan jerung sebagai karnivor, tetapi ikan jerung tidak memakan ikan remora tersebut. Ikan remora juga bertindak membersihkan badan ikan jerung. Ikan jerung tidak mendapat sebarang faedah atau kerugian daripada hubungan tersebut. Murid-murid, mari kita beralih ke interaksi antara tumbuhan pula. Interaksi antara tumbuhan berlaku dalam bentuk persaingan. Tumbuhan bersaing untuk mendapatkan keperluan asas untuk membolehkannya terus hidup. Tumbuhan bersaing untuk mendapatkan air, cahaya matahari, ruang dan nutrien untuk membolehkannya terus hidup. Untuk berjaya dalam persaingan, tumbuhan perlu menyesuaikan diri dengan cara-cara berikut. Pertama, tumbuhan tumbuh tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Kedua, akar tumbuhan akan tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mendapatkan air dan nutrien. Murid-murid, interaksi antara tumbuhan yang berbeza di suatu habitat dikenali sebagai simbiosis. Biasanya, pokok-pokok kecil akan tumbuh menumpang di atas pokok yang lebih besar dan tinggi untuk mendapatkan air dan cahaya matahari. Simbiosis antara tumbuhan berlaku dalam dua keadaan, iaitu komensalisma dan parasitisma. Dalam hubungan komensalisma, pokok yang menumpang mendapat faedah tetapi tidak mendatangkan bahaya kepada pokok yang ditumpanginya. Mari kita lihat contoh komensalisma tumbuhan. Pokok paku yang menumpang di atas pokok akasia. Pokok orkid yang menumpang di atas pokok hutan. Pokok paku langsuya yang menumpang di atas pokok mangga. Dalam hubungan parasitisma pula,
pokok yang menumpang mendapatkan sumber air dan nutrien daripada pokok perumah. Lama-kelamaan, pokok perumah akan mati. Antara pokok tumpang dalam hubungan parasitisma ialah pokok duit-duit yang boleh tumbuh pada pokok-pokok besar. Selain itu, pokok Rafflesia juga bersifat parasitisma. Pokok Rafflesia akan mengambil semua nutrien daripada pokok yang ditumpangnya. Cikgu harap murid-murid sudah faham dan dapat menguasai isi pembelajaran pada hari ini. Sebagai menguji tahap pemahaman murid-murid, mari kita membuat latihan ulang kaji bersama-sama. Anda semua sudah bersedia? Baiklah. Baca dan fahamkan soalan-soalan yang akan cikgu kemukakan sebentar lagi. Soalan pertama. Yang manakah antara haiwan berikut hidup berkumpulan? A. Dubuk dan singa. B. Semut dan harimau. C. Laba-laba dan kuda belang. D. Rusa dan tenggiling. Cikgu berikan 5 saat untuk murid-murid fikirkan jawapannya. Tentu kamu sudah dapat jawapannya, bukan? Bagus. Jawapannya adalah A. Dubuk dan singa. Seterusnya, soalan kedua. Badak sumbu merupakan haiwan yang hidup berkumpulan. Bagaimanakah badak sumbu boleh bersaing dalam kumpulannya sendiri? A. Akibat perubahan cuaca. B. Apabila singa mula menceroboh kawasan badak sumbu. C. Apabila badak sumbu hidup bersendirian. D. Apabila sumber makanannya terhad. 5 saat lagi diberikan untuk murid-murid fikirkan jawapannya. Murid-murid sudah dapat jawapannya? Ya, sudah tentulah jawapannya D. Apabila sumber makanannya terhad. Soalan ketiga. Singa dan dubuk bersaing untuk mendapatkan makanan. Daripada pernyataan ini, apakah jenis persaingan yang berlaku antara kedua-dua haiwan ini? A. Persaingan intraspesies. B. Persaingan interspesies. C. Persaingan simbiosis. D. Persaingan interaksi. 5 saat lagi diberikan untuk murid-murid fikirkan jawapannya. Terbaik. Mesti kamu semua sudah ada jawapannya, bukan? Jawapannya adalah B. Persaingan interspesies. Baiklah, kita teruskan dengan soalan keempat. Simbiosis antara ikan jerung dan ikan remora merupakan satu contoh interaksi komensalisma yang membawa maksud. A. Interaksi yang membawa manfaat kepada kedua-dua haiwan tersebut. B. Interaksi yang memberikan manfaat kepada sebelah pihak sahaja dan merugikan satu pihak yang lain. C. Interaksi yang memberikan manfaat kepada satu spesies tetapi tidak menjejaskan satu spesies yang lain. D. Interaksi yang memberikan kemudaratan kepada kedua-dua haiwan. Cikgu berikan 5 saat lagi untuk murid-murid fikirkan jawapannya. Ya, betul. Jawapannya adalah C.
interaksi yang memberikan manfaat kepada satu spesies tetapi tidak menjejaskan satu spesies yang lain. Tibalah kita ke soalan yang terakhir. Pokok dedalu tumbuh pada batang pokok mangga. Semakin lama, pokok mangga semakin tidak subur dan akhirnya mati selepas tempoh setahun. Merujuk pernyataan ini, apakah hubungan yang dimiliki antara kedua-dua tumbuhan ini? A. Hubungan parasitisma. B. Hubungan komensalisma. C. Hubungan mutualisma. D. Hubungan intraspesies. 5 saat lagi diberikan untuk murid-murid fikirkan jawapannya. Bagaimana murid-murid? Sudah dapat jawapannya? Hebat! Ya, jawapannya sudah tentulah A. Hubungan parasitisma. Cikgu mengucapkan syabas kepada anda semua kerana telah berjaya menjawab kelima-lima soalan tadi dengan cemerlang. Anda memang hebat. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid telah memahami dan jelas dengan apa yang telah cikgu sampaikan. Selamat belajar murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Bye.